وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا المصير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام والحمد لله رب العالمين. Baik Al-Fadhil Ustaz, Tuan Pengetua dan semua sekali lah yang ada di talian. Clear ke? Clear insyaAllah. Ustaz, minta maaf ya. Boleh Ustaz turunkan sikit telefon bagi nampak muka Anas. Terjun pula dah. Dia kaki dia tinggi. Duduk jauh sikit boleh lah kok. Pakai Okay, kaki tak boleh pakai kaki Kita pakai kaki tak boleh pakai kaki. Okey, clear Okay. Okay, clear Ustaz. Alhamdulillah, hari ni hari ke-26 dah. Ya. Ramadan. Hari ke-26. Ni ada 30 orang di talian ni. Ada betul ke ada olok-olok Ada. Ada Ada. Okey. Ada. Mari sama-sama kita bermunajat sekejap pada hari ke-26. Malam ni malam ke-27. Kita sama-sama munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita mendapat malam Al-Qadar insya-Allah. InsyaAllah. Jadi semua sekali di talian sama-sama kita hasbi rabbi insya-Allah. Kejap lepas tu kita akan terus kepada kita punya tajuk insya-Allah. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu haqqu la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan puan-puan yang di talian, hari ini 26, malam ini malam ke-27. Kalau ikut petua Imam Ghazali, puasa kita pada hari Selasa, maka Lailatul Qadar pada malam ke-27. Itu Imam Ghazali lah. Imam Ghazali punya sipi kiraan dia, puasa Selasa malam ke-27. Dan banyak perjalanan para sahabat, para wali Allah, tabi'in dan sebagainya. Mereka ni kejar malam 27. Itu malam ni lah. Malam Al-Qadar. Malam takdir yang nak menentukan kejayaan terakhir kita kan. Ramadan arti sebuah kejayaan kita. Kemenangan untuk kita nanti. Maka malam ni kita bukan kata nak banyak sangat pun. Cumanya kalau kita biasa sedekah tu dah RM10, malam ni kita kali 3 lah, RM30. Kalau malam semalam kita terawih 8, malam ni kita cuba buat 20. Kalau malam semalam 20, malam ni cuba buat 30. Kalau malam semalam 30, malam ni cuba buat 60 rakaat. Boleh? 60 rakaat. Tabi'in pernah buat tau. Tabi'in pernah buat 60 rakaat semalam terawih. Kita 8 rakaat, kemudian baca pendek. Kita 8 dan pendek. Sebab tu Nabi SAW menyebut kepada Allah, ya Tuhanku, umat aku ni umurnya pendek. Sitin ila sab'in. Umur 60 sehingga 70 tahun je. Kemudian kusala. Umat aku ni jenis malas.
Jadi macam mana ni? Umat aku malas, umur pendek. Dia tak akan sama dengan umat-umat yang lain kan. Umat Nabi Musa, umat Nabi Nuh, umat Adam AS dan sebagainya. Semuanya umur panjang. Ratus-ratus tahun. Panjang dia. Jadi umat Muhammad ini umurnya pendek. Lalu Nabi rasa, bukan rasa terkilan. Tapi Nabi rasa, kalaulah umat aku ni umur panjang, boleh tertanding dengan dia orang. Dari segi ibadatnya. Lalu Allah anugerahkan dengan malam Lailatul Qadar yang menyamai dengan 1000 bulan ataupun 83 tahun, 4 bulan. Baik. Itu kita sebut malam ni lah, malam 27. Baik, cuba kita tengok kepada kalimah Ramadan. Kalimah Ramadan, Ra, Mim, Dha' alif nun. Ra, Mim, Dha' alif nun. Ramadan. Apa yang dimaksudkan dengan Ramadan tadi? Ra, Mim, Dha' alif nun. Ramadan. Maka ulama kata kita ambil singkatan daripada Ramadan itu. Yang pertama Rah ataupun huruf Ra itu mewakili kepada rahmatan minallah. Siapa yang berpuasa Ramadan, dia akan mendapat rahmat daripada Allah. Mendapat kasihan belah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kasihan belah itulah akan syurga Allah. Sebab kita masuk syurga ni bukan dengan pahala. Pahala kita sikit. Walaupun pahala kita dah banyak, tapi pahala itu akan pahala hangus. Pahala boleh hangus dan boleh mati pahala ni. Boleh hilang. Betul ke Ustaz? Betul. Macam mana kita tahu? Okey, kita nak tahu, kita tengok kepada hadis Nabi SAW. Al-hasadu ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Bukan? Nabi dia sebut, hasad dengki boleh memakan amal kebajikan hamba itu seperti mana api memakan ranting-ranting kayu yang kering. Maksudnya, pahala kita tu akan hilang, akan mati, akan expired dia kerana dimakan oleh hasad. Itu baru hasad satu. Belum lagi hal lain. Hal lain pun sama juga. Maka mari datangnya Ramadan itu rahmat. Sebagai Allah bagi kasihan belah kepada kita semua. Maka bila kita dapat rahmat ini satu kejayaan, satu kemenangan untuk kita. Itu Ramadan. Jadi kalau kita dapat kasihan belah Allah, kita dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allahu Akbar. Seronoknya kita. Sebab kita akan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan kasihan belah. Kemudian dengan rahmat kasih sayang Allah pula, Allah sediakan untuk orang yang berpuasa ini satu pintu syurga yang bernama Rayyan. Kan? Sebab tu ada anak-anak kawan kita yang dia letak nama Rayyan kan. Rayyan. Boleh nama Rayyan. Jadi pintu Rayyan atau syurga, pintunya Rayyan, ini hanya akan dimasuki oleh mereka yang berpuasa yang sempurna. Ingat puasa yang sempurna. Kalau puasa sia-sia tak ada. Ada tak puasa sia-sia? Ada. Mana puasa sia-sia? Puasa sia-sia ini puasa orang yang bohong, puasa orang yang mengumpat, puasa orang yang mengadu domba, puasa orang yang syahadatuz zur, sumpah palsu, puasa orang yang an-nazar bisyahwatin. Itu puasa sia-sia. Dia puasa, tapi dia masuk dalam kumpulan kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas. Berapa ramai yang berpuasa, kata Nabi. Kemudian apa yang dapat? Al-lafar wal dahaga. Dia hanya dapat lapar dan dahaga sahaja. Sebab apa? Sebab dia buat benda-benda tadi lah. Benda bohong, benda mengumpat. Dia tak tinggal lagi mengumpat bulan puasa lah. Dekat-dekat nak buka puasa pula tu. Dekat-dekat nak buka puasa, duduk atas wakah ataupun atas tangga sambil-sambil nak nunggu buka. Dia sembah, kau tahu tak? Orang sebelah tu kan. Orang sebelah tu kan. Tukar sofa baru mu tahu. Tapi duit hutang. Ataupun laki dia tu penguat kuasa maritim tu. Rasuah kot. Tengok. Nak buka puasa nak maghrib pukul 7. Orang pukul 7 duduk keliling hidangan. Buat tahlil doa selamat. Tapi kita ngumpat lagi. Tengok orang sebelah. Rabuk tukar je. Laki dia kerja maritim. Rasuah dah tu. Seleweng kuasa dah tu. Tengok. Tak ada pasal-pasal kan.
Itu sebab dia. Jadi bukan puasa ini. Puasa yang sia-sia ni tak kira. Jadi puasa yang mendapat rahmat itu mendapat kesian bila Allah SWT. Puasa khusus. Dan lebih-lebih utama, puasa khusus adalah khusus ataupun khawas. Puasa kan ada 3 kan, betul? Puasa orang awam. Puasa orang awam ni puasa budak-budak. Kemudian puasa khusus. Iaitu puasa orang dewasa sikit. Dia puasa makan dahaga dan panca indera zahir dia tak mencuri, tidak khianat ke orang dan sebagainya. Kemudian puasa yang ketiga, tahap yang paling tinggi, iaitu puasa zahir dan juga batin. Yang zahir itu jaga perkara yang membatalkan puasa dan tidak melakukan maksiat. Kemudian batin pula, hati dia tak ada dengking orang, tak ada khianat, tak ada hasad dan sebagainya. Yang itu tinggi darjat dia. Puasa inilah yang akan mendapat kesian belah Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kejayaan dia. Bila kita dapat puasa dengan baik, maka Ramadan itu memberi kerahmatan kepada kita. Rahmat kita bulan puasa ni. Rahmat kesian belah juga. Kita tengok bulan puasa ni bulan rezeki juga. Betul. Ustaz boleh kata, boleh bilang dengan jari lah. Masuk juga. Sebab satu surau panggil untuk jemaah dan sebagainya. Kita berbuka di surau. Balik tu, dia ada morih lagi. Morih tu banyak lagi. Kita ambil bagi hantar ke orang, ke jiran-jiran. 5-6 pack lagi makanan. Kita pun ambil dan simpan 1 pack. 1 pack je. Konon-kononnya nak makan sahur kan. Konon-konon nak makan sahur ni. Masuk dalam peti ais dulu. Bangkit sahur tak nak. Esok lah. Last kali nak masuk tangan dalam peti ais pun tak lepas. Sangkut. Adanya cekmek molek. Adanya akok. Akok berkeduk. Akok berkeduk. Adanya cendol. Allahu Akbar. Last kali. Apa peti ais tu jadi macam tong sampah. Semua ada. Itu mana rezeki murah bulan puasa ni. Memang rezeki murah. Allah kasih yang belah kat kita. Allah bagi rezeki melimpah ruah. Betul. Walaupun COVID, walaupun tak boleh nak keras negeri dan sebagainya, tak boleh daerah. Tapi kalau Putrajaya lah, Putrajaya masih lagi dibenarkan untuk berniaga bazar Ramadan, masih dibenarkan sebab dia PKPP, pemulihan kan. Berbanding dengan PKP, tidak dibenarkan dan sebagainya. Tengoklah SOP yang disediakan oleh pihak berwajib. Baik. Maknanya Ramadan ialah rahmat. Bila kita dapat rahmat Allah, maka itu satu kemenangan untuk kita apabila kita dapat kasihan belah Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Yang kedua, datangnya Ramadan, maka mim, ra, mim. Ini untuk kaedah kita mengingat je. Mim itu maghfiratan. Bila kita dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada apa yang kita buat, kita dapat keampunan, maghfirah. Jadi apa yang terlebih hebat lagi selain daripada maghfirah? Allah ampun dosa kita. Sebab itu ingatlah dalam hadis Nabi, yang mana Nabi naik mimbar. Siapa yang ingat? Nak tanya siapa yang ingat? Siti ingat Siti? Baru tahu Siti ada di talian. Kak Siti ke, Cik Siti ke, Datin Siti. Siti apa tahu ni? Siti Al-Jawahir ke apa? Ingat tak hadis? Siti Aisyah, tak apa. Siapa ni? Zairi. Halo Zairi. Ada Zairi? Ada. Alhamdulillah. Ingat tak apa ni hadis yang baru? Satu ingat yang mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa Ustaz? Ketika orang pemahir dalam baca Quran, zikrullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu Zairi buka Ustaz Zainul Asri Ada sebelah. Okay, tak apa. Kita boleh kongsi lagi kat situ, boleh pakat-pakat dengar Maaf Ustaz. Tak apa. Standard dia lah. Ya Zoom dia macam tu. Kejap lagi akan bunyi orang tumbuk apa ni bawang putih kejap lagi. Ustaz pernah buat yang live macam ni, ada yang tumbuk bawang putih. Kedekuk. Tak apa. Itu biasa. Ingatlah hadis yang berkaitan dengan Nabi naik mimbar. Lamma raqan Nabi sallallahu alaihi wasallam mimbaran tu. Orang lelaki biasa dengar sebab kalau Putrajaya semalam
khutbah Jumaat tajuk tu. Iaitu berkaitan dengan kejayaan kita berpuasa ni. Nabi naik mimbar, di langkah yang pertama tu, tiba-tiba Nabi berpusing ke kanan, Nabi kata amin. Kemudian Nabi naik tangga kedua. Nabi sebut amin. Sebut amin lagi. Nabi pun naik tangga yang ketiga, Nabi pun pusing kanan, amin. Lalu Nabi berpidato, Nabi khutbah dan sebagainya. Habis itu sahabat tanya, ya Rasul, aku nak tanya kau ya Rasul, tadi masa kau naik tangga tadi kan, aku tengok kau sebut 3 kali amin lah ya Rasul. Amin, semua amin, semua amin, semua amin. 3 kali. Apa hal ya Rasul? Pelik betul lah. Kata dia, lamma raqal ula, ketika aku naik tangga yang pertama, ja'ani Jibril. Jibril datang kepada aku, lalu Jibril kata, syakiyur rajul. Celakalah bagi mana-mana lelaki. Lelaki tu termasuk perempuan lah kan. Celakalah bagi umat akulah lebih kurang. Bila mana adraka Ramadan, thumman salakha Ramadan, lan yaghfirullahu zunubahu atau kama qala. Masuk Ramadan, keluarnya Ramadan, tiba-tiba dosa tidak diampunkan oleh Allah. Tak ada maghfiratan. Maka siapa yang berada dalam Ramadan, madrasah Ramadan ke, ataupun kita namakan kolej Ramadan, ataupun universiti Ramadan, berada di bulan Ramadan, sebulan tu, 30 hari. Tiba-tiba Ramadan balik ke Syawal, dosa kita masih lagi tidak diampunkan oleh Allah. Maka orang ini orang yang rugi dan orang yang celaka. Sehingga riwayat kata, ada khalahun nar, dia akan dicampurkan dalam neraka. Sebab apa? Sebab dia tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita berpuasa ni, Allah ampun dosa kita, kita minta ampun dengan Allah. Dan satu lagi, malaikat di langit meminta ampun, yustaghfar lahum. Iaitu malaikat minta ampun dengan Allah, ya Allah, ampunlah si fulan bin fulan yang sedang berpuasa ini ya Allah. Ampunkanlah mereka ya Allah. Maknanya malaikat minta ampun. Tiba-tiba tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rugi sangat. Kenapa tidak diampunkan? Kerana dia tidak minta ampun dengan sebenar-benar pengampunan. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala dah menyebutlah mana lagi, mana-mana yang meminta. Mana yas'al. Siapa yang bermohon kepada aku, fayu'talah, aku akan beri kepada dia. Siapa yang mohon aku bagi, siapa yang minta aku akan kabulkan. Mana lagi yang nak memohon? Datanglah kepada aku. Maka seolah-olah kita tak datang kepada Allah dengan datang yang sebenar. Maksudnya, kita mungkin tak taubat betul-betul kepada Allah daripada dosa kita. Sebenarnya rugi sangatlah. Rugi sangat siapa yang buat dosa, tiba-tiba dia tak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa rugi? Sebab satu, dia tak tahu bila dia nak mati. Dia tak tahu bila dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu hal. Yang keduanya, dia nak simpan dosa yang dia buat tu buat apa? Kenapa dia nak simpan lagi khazanah dosa tu? Hapuskanlah. Macam kita buat hilangkan bukti lah. Soalannya macam tu. Kita hilangkan bukti jenayah-jenayah kita supaya kita tidak dikenakan tindakan dan sebagainya. Sebagai contoh. Jadi dosa-dosa kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita taubat. Ada 2 benda tau. Satu istighfar. Kedua taubat. 2 benda yang berbeza. Istighfar ini kita umpamakan seperti kita mesin rumput kan. Kita mesin rumput. Kita potong satu. Potong. Ini maknanya peringkat atas dia. Lalang rumput sini. Sampai ke sini. Ini tanah. Rapat di tanah. Tapi akar dia masih ada. Akar masih ada ni. So yang ni nampak clear atas. Cantik ni. Istighfar. Ini peranan istighfar. Dia telah memutuskan membuang semua yang buruk tadi. Tetapi sebenarnya dia ada satu lagi lapisan yang kedua namanya taubat. Dia kena cabut akar ni. Ni akar yang ada ni, atas dah tak ada dah. Akar masih ada. Akar masih ada ni yang menyebabkan dia akan tumbuh balik ni. Dia akan buat semula ni. Maka kita buang akar ni, cabut akar. Namanya taubat. Maghfirah, mana keampunan Allah dengan istighfar dan juga dengan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah ampun, berjayalah kita untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ulama menyebut ada 4 perkara
Ada 4 perkara yang sepatutnya kita buat di bulan Ramadan. Yang cantik, yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, la ilaha illallah. La ilaha illallah, Allah amat suka. Jadi bulan Ramadan ni, kita banyak sebut la ilaha illallah. Sebagian ulama kata, biarlah cukup 70,000. Ada di dada kita, sepanjang Ramadan, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada 70,000. Kalau kita buat sekali 1,000, 70 kali buat, maknanya 70,000. Jadi malam-malam Al-Qadar, ketika mana kita qiyam tu, sebutlah la ilaha illallah. La ilaha. Kalau kita sebut yang tu, sebanyak berapa kali sehingga 70,000, maka kita akan merasa ketenangan dan keimanan yang jitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah amat suka hamba-hambanya mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Satu. Yang kedua, Allah suka juga kalaulah kita itu suka beristighfar. Sebab orang yang istighfar, orang minta maaf, minta ampun dengan Allah ni, orang yang rasa diri dia lemah. Diri dia rendah. Dia merendahkan diri. Macam kita minta maaf dengan orang lah. Orang yang suka minta maaf dengan orang ni, orang yang merendahkan diri dia. Banding dengan orang yang tak minta maaf dengan orang. Dia rasa dia hebat, dia sombong. Tu. Kita minta maaf. Kita dahulukan, Assalamualaikum, minta maaf abang, minta maaf pakcik. Pernah tak kita tengok? Dulu. Sekarang mungkin jarang dah. Kalau kita nak pergi sekarang, pergi mana-mana, ada Hajah Google dengan Haji Wazir kan. Haji Wazir tolong kita. Tahu Haji Wazir? Wish. Google tolong kita. Dulu tak ada tahu. Dulu tak ada Google ni. Jadi kita nak pergi kenduri, nak pergi kapur kan, kita akan singgah kedai runcit ataupun stesen minyak. Akan tanya, Dek, jalan nak pergi rumah Pak Mek-On, yang buat kenduri, anak dia belah mana Kita akan tanya budak tu. Budak, rumahnya depan, lorong nombor 2, belah kanan. Situ adalah kemah-kemah. Ada, kita pun dapat jemputan, dia kata dia. Ya, dulu tak ada Waze kan, tak ada Google dan sebagainya. Sekarang senanglah sebab dah ada Google dan sebagainya. Maksudnya, di situ budak tadi, nak tengok budak tu berakhlak, beradab ataupun tidak, apa dia kata? Allah bang, minta maaf pakcik. Allah, jalan yang pakcik lalu dah terlepas dah pakcik sebenarnya. Sebenarnya dia sebelum Petronas ni 2 lorong daripada kanan. Okey, nampak tak? Budak tadi, kenapa dia minta maaf dengan pakcik tu? Bila dia buat dosa dengan pakcik tu? Bila dia buat salah dengan pakcik tu? Dia tak pernah buat salah. Tapi kenapa dia minta maaf? Itu nak menunjukkan bahawa sebenarnya budak tu ada adab. Erti adab. Rendah diri. Itu minta maaf. Maka kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala pun demikian juga. Lepas solat, kita sebut apa? Lafaz yang pertama selepas daripada salam belah kiri. Astaghfirullah, betul? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita minta ampun dengan Allah. Bila kita buat salah dalam sembahyang? Kita tak ada dosa, tak curi pun dalam sembahyang. Cuma sekali-sekala je kita keluar daripada sembahyang, kita pergi jenguk kereta kita pergi jenguk rumah kita pergi jenguk bilik air. Maksudnya otak kita tu tidak dalam sembahyang, keluar, pergi merata. Kadang-kadang. Tapi tak berdosa pun kalau nak kira. Tapi kita orang yang beradab, berakhlak dengan Allah, maka kita minta maaf dengan Allah. Ya Allah, maaflah ya Allah, ampunlah ya Allah, aku silap tadi ya Allah dalam sembahyang tadi. Aku ingat benda lain ya Allah, aku ingat dapur aku ingat semprit, aku takut angin, aku ingat semua sekali. Maka aku minta maaf denganmu ya Allah, astaghfirullahalazim. Kita minta maaf dengan Allah. Itu tandanya kita berakhlak. Maka kita minta maaf dengan Allah, minta ampun dengan Allah. Itu tandanya kita merendah diri. Maka orang yang tak sembahyang, maka dia tak minta ampun. Ada dah orang yang tak sembahyang, saya duduk astagfirullah. Tak akan berlaku. Tapi kita duduk istighfar sekarang sebab kita dah sembahyang subuh dah tadi. Kita sembahyang subuh, lalu kita nak perbanyakkan lagi, maka kita pun beristighfar. Astaghfirullah. Inilah kalimah yang Allah sukai. Astaghfirullahalazim
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Tapi cukup dengan astaghfirullah pun dah cukup dah. Kita lafazkan ribu-ribu kali sepanjang Ramadan ini. Sisa Ramadan yang ada dalam 4 ke 5 hari saja ni kita pulung betul-betul. Kita sebut la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Kita istighfar kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ketiga, untuk dapat keampunan Allah, bila dapat keampunan, kita akan dapat kejayaan sebenar daripada Ramadan yang kita buat. Yang ketiga, maka yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta untuk masuk syurga. Mana? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Betul? Kita minta syurga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma, hai Tuhan, nas'aluka, kami minta dengan engkau apa? Nas'aluka ridhaka. Aku minta dengan engkau keredaan engkau. Lepas redha, wal jannah. Nampak? Redha Allah tu digandingkan dengan syurga. Maksudnya apa yang Allah redha, syurga jawapan dia. Wa na'udzu bika, aku minta lindung daripada engkau ya Allah, berlindung dengan engkau ya Allah, min sakhatika. Aku minta lindung daripada kebencian engkau, kemarahan engkau. Aku minta engkau lindung. Sakhatika wan nar. Balasan daripada kebencian Allah, kemurkaan Allah ialah neraka. Yang ni aku suka, Allah kata. Aku suka hamba-hamba aku ini minta Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Apa yang Allah redha, jawapannya syurga. Apa yang Allah tak suka, Allah benci, jawapannya neraka. Maka apa yang kita buat, sahabat-sahabat di talian, tuan-tuan dan perempuan sekalian, datuk-datuk, datuk-datuk sekalian, apa yang kita buat, biarlah dengan redha Allah. Apa jua yang kita buat dengan redha Allah. Cuba tengok tak. Allah sebut, Nabi sebut ni, Allah suruh sebut lah. La khuluful fammi sa'imi atyabu indallah min rihil misik. Bau mulut orang yang berpuasa itu terlebih harum daripada bau kasturi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya, walaupun busuk pada pandangan manusia, pada bauan manusia, tapi kalau Allah redha, balasan dia syurga. Balasan dia syurga. Kalau Allah redha. Bila bau tu lebih bau wangi daripada kasturi, kasturi itu di mana? Dalam syurga. Maksudnya Allah suka. Tapi bukanlah Allah suka mulut tu dibaukan busuk. Bukan. Jangan salah anggap tau. Yang kata-kata, tak apa mulut busuk pun sebab Allah suka. Allah kata lebih harum dari bau kasturi. Itu mulut yang bau memang terbau. Bukan sengaja kita biarkan dia busuk. Macam mana kita kata Allah suka mulut yang busuk? Tak. Sebab innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu cantik, sukakan kecantikan. Allah itu indah, sukakan keindahan. Allah itu baik, sukakan baikan. Allah itu bersih, sukakan kebersihan. Jadi macam mana kita kata Allah suka benda yang busuk? Tak. Maksudnya perbandingan sekalipun mulut orang yang berpuasa itu berbau dik kerana dia tak makan. So bau yang dalam perut tu keluar kat mulut. Kalau macam tu sekalipun Allah tetap suka. Daripada situ, apa yang Allah redha, maka dia menjadi kesukaan dan kesyurga lah tempat dia. Jadi kita makan, kita kerja, kita buat apa pun biar yang Allah sukalah, kan? Ada tak di talian cikgu-cikgu kita ni kan, yang duk kayuh basikal. Kalau ada kayuh basikal, saya nak ingatkan, tolonglah pakaian yang komplit. Komplit artinya muslimah. Kesian tau. Kita balik, kita orang kan, balik kuliah subuh kan. Lalu satu jalan. Tengok dia kayuh basikal. Krik. Kebetulan naik bukit pula tu. Pakaian dia macam mana? Seluar dia subhanallah. Seluar dia seluar legging. Tahu legging? Luar ketat kan? Lepas tu seluar orang naik cycling ni. Seluar dia ada span. Di belakang dia bontot dia tu ada span supaya tak sakit. Ketika melayuh di pelana dia tu kan. Pelana dia kecil je. Dia kecil pelana dia. Jadi dia bubuh span. Bila span tu nampak lah. Dia punya punggung dia tu ketonggek kan. Panggil apa tonggek
Ketinggian. Oh, ketinggian. Tonggek pula dah. Ketinggian tu. Itu menarik perhatian orang. Kita naik kereta pun slow duduk belakang dia. Bini pun cuek. Bang, slow lah. Tak kesian ke makcik tu. Tak kalau jatuh basikal boleh kita tolong. Walhal mata duduk tengok tu. Siapa yang salah? Contoh dia kan. Allah redha tak? Allah suka kamu nak sihat dan sebagainya. Tapi pakaian kamu Allah redha tak? Kamu pergi main bola wahai orang lelaki sebagai contoh. Pakai seluar pendek. Allah redha tak? Ada benda yang kita buat urusan dunia tetapi jadi akhirat. Ada benda urusan akhirat jadi dunia bila kita buat. Apa dia? Main bola. Urusan dunia. Tetapi dia harus main bola ni harus. Main bola ni harus kita bermain bola. Tak masalah. Kenapa main bola? Untuk sihat. Niat lillahi ta'ala. Pelaksanaan dia ikut syariat. Maksudnya pakai seluar panjang, tutup aurat. Janji dia tutup aurat. Seluar katuk separuh lutut pun tak apa. Bawah lebih lutut sikit je. Jadi tutup aurat kemudian jangan tinggal syariat. Jangan tinggal solat. Bila kita buat semua 4 rukun niat, ada hikmat kebaikan, kesihatan, silaturahmi, kemudian kita jaga syariat, kita solat, kita tutup aurat, maka amalan bermain bola atau main futsal akan menjadi pahala akhirat. Tengok contoh orang yang buat akhirat tapi jadi dunia. Dia derma. Dia derma kerana nak tunjuk ke orang. Dia buatlah replika kan. Dia buat replika tunjuk itu. Derma aku 30,000 dengan harapan aku dipuji, aku disokong, aku diundi akan datang sebagai contoh. Maka niat dia untuk apa? Untuk dapat pujian, betul? Bila nak dapat pujian, maka dia dapat atas dunia. Akhirat dia tak akan dapat lagi. Walaupun dia buat kebajikan tadi. Dia baca Quran. Tarannum dia kan. Pertandingan musabakah. Pertandingan. Dulu, ingat tak? Musabakah Al-Quran. Musabakah tu bahasa Arab. Bahasa Melayu pertandingan. Mana Quran tu ditandingkan, itu bertanding suara. Siapa yang suaranya lunak, bacaan dia gini, ia akan dapat habuan sekian. Maka, pahala dia nak ambil satu huruf dengan 10 kebajikan, dia tak akan dapat. Sebab dia dah dapat pujian atas dunia. Dia dapat upahan dah atas dunia. Maka di akhirat tak dapat. Itu maksudnya kerja akhirat jadi dunia. Kerja dunia main bola tak jadi akhirat. Janji buat dengan cara yang betul. Maka kita, bila kita dapat istighfar Allah suka, kemudian Allah suka minta syurga dan jauh daripada neraka, dan juga Allah juga suka daripada hamba-hambanya ini berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selawat, dan juga pada malam terakhir Ramadan kita mintalah keampunan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu jangan tinggal. Baik, kita dah dapat keampunan. Bila orang itu dapat keampunan Allah, yang pertama dapat rahmat kasih yang belah, dapat pula keampunan. Inilah 2 jalan besar, 2 jalan utama untuk menuju kejayaan di akhirat nanti. Maka Ramadan ni, rupa-rupanya Ramadan ini yang akan bawa kita kejayaan untuk selamat di akhirat nanti. Ra, mim, dad. Dad mewakili dhamanun. Dad, mim, alif, nun. Dhaman. Dhaman ni maksudnya jaminan. Allah beri jaminan bagi mereka yang berpuasa itu keampunan yang lalu dan keampunan yang terkemudian. Mana dalil dia? Man shama ramadanan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, iaitu yakin, percaya ini arahan Allah, wahtisabah, dan mengira-ngira pahala berapa yang dia dapat, dan mengharapkan Allah beri pahala dengan apa yang dia kerjakan. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar. Allah ampun dosanya yang lalu dan dosanya yang kemudian. Dosa yang lalu, dosa mana? Dosa yang lampau. Dosa yang mungkin kita dah tak ingatlah dosa itu. Dosa kita selepas kita balik yang umur 16, 17 kita solat tak cukup. Puasa kita yamyuk. Puasa kita tak makan pun. Kita mandi tengah hari balik sekolah kan. Air hujung yang jatuh atas bibir mulut kita persedu. Pernah buat tak? Ustaz pernah buat Ustaz? Tak pernah buat Tengok gaya tu lebih kurang Ustaz Nik tu. Pernah buat tak? Mandi hujung tu seduk sikit. Tidak pun air semayang tu patut ambil 3 kali je. 7 kali bulan Ramadan ambil. Kumur. 7 masuk. Yang keluar 2 je. 5 hilang air. Pernah buat lah dulu. Tu maksudnya dosa yang lepas. Dosa yang lepas yang kita dah lupa. Dan tak ingat dah. Allah ampun juga
kerana Ramadan. Kemudian ta'akhir ini dosa yang mendatang, yang baru, yang kemudian. Itu maksudnya, bila seorang itu berpuasa, Allah jamin untuk dia keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dhaman. Jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita harap kita mendapat jaminan daripada Allah dengan puasa. Maka bila Allah dah jamin, itu kejayaan. Satu kemenangan untuk kita apabila Allah telah jamin. Mana kita macam kita nak buat loan apa-apa kan, buat pinjaman, ada penjamin. Bila ada penjamin tu kita rasa selesa. Sebab kalau kita tak mampu, penjamin akan bantu kita sebagai contoh. Maka inilah dhaman, jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan dia pemilik syurga, pemilik Allah. Maka dia jamin kita dengan berpuasa, dia ampun dosa kita. Itu jamin Allah. Kemudian alif, ra mim dha alif. Alif itu aman min Allah. Allah beri keamanan, ketenangan kepada mereka yang berpuasa. Kita puasa, kita tak perlu kesal sangat. Maksudnya aman itu sejahtera, aman sejahtera hidup dunia, aman sejahtera bila kita balik berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sinilah kata Nabi SAW, lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Farhatun inda iftarihi. Dia bergembira ketika dia berbuka. Seronok nak buka puasa? Seronok. Bukti dia, kita timbang kilo kita siang hari 80 kilo. Cuba timbang lepas maghrib. Lanak lepas more pula. Cecah 83, 85 lah. Seronoknya nak kita nak buka puasa. Maka kita pergi bazar Ramadan. Belilah kita ni air, tengok air tu ada air sirap, ada sirap bandu. Walau kat umur kita bersepoh sirap bandu selasih. Tapi bila tengok kat bazar Ramadan, dia letak dalam balang besar, air duduk dalam, ada peluh menitik ikut luar. Ya Allah, sedap ya Allah, geramnya. Abang minta satu? Satu. Pergi melangkah depan sikit, ada orang jual air tebu pula. Air tebu, manis menangis. Wah. Sedap air tebu, menangis. Mungkin tuan-tuan di talian tak pernah minum. Saya pernah minum di Kota Tinggi, Jalan Sediri dalam kampung. Itulah itu. Air tebu, manis menangis. Itu, air tebu apa Dah 500 meter dah terlepas. Patah balik U-turn, pergi minum. Habis 3 gelas. Ini bulan tak puasa lah kan. Habis 3 gelas. Aku kata kak, memang betul lah kak. Manis menangis kak ni. Ini kalau cecah 5 gelas ni memang menangis ni. Pasal apa? Kaki kena kerat. Potong kaki memang manis gila. Bukan gila, giler. Manis dia. Rupanya dia campur tebu hitam dengan tebu kuning biasa. Tak ada gula pun. Memang manis. Beli bazar Ramadan. Kau tengok pula air nira. Nira kelapa. Asli. Dari Kelantan. Baru sampai. Pagi tadi. Beli lagi. Manis sebab kita nak sediakan untuk buka puasa. Gembiranya, farhatunnya kita benar-benar kita berbuka. Maka farhatun yang kedua, daripada farhatun yang pertama tu ada dua. Iaitu ketika berbuka harian dan juga ketika berbuka pada hari Lebaran. Seronok kita pada hari Lebaran. Sehingga kita buat kuih-muih, penat macam mana buat biskut sama sekali orang perempuan. Walaupun sibuk cikgu dia, sibuk mengorder-order dengan kawan-kawan dan sebagainya. Mana sibuk juga. Walaupun dia tak buat sendiri, sebab kerja dan sebagainya. Sibuk dia order-mengorder. Takut pula tak sampai pula. Takut pula ini order besar tiba-tiba kecil. Macam dia order kat Shopee kan. Besar tengok gambar tu besar. Sampai cilik Sony je. Alamak. Contoh lah kan. Bukan semualah. Ada juga yang dapat macam tu. Jadi, maka kesemua yang keamanan yang Allah berikan tadi ialah kerana kita berada pada bulan yang penuh barakah, iaitu bulan puasa. Aman kita. Allah beri ketenangan kepada kita. Allah dah jamin dengan keampunan. Allah beri keamanan sehingga kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali. Ini farhatun yang kedua tadi. Farhatun inda liqa'i rabbih. Itu kejayaan besar bila kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab puasa ni kalau hari biasa kullu hasanib nu Adam. Setiap kebaikan anak Adam yudha'ifullahu lahu 'ashara dhi'fa. Allah tambah 10 kali ganda kebaikan dia. Allah tambah ila 700 ad'afa, sehingga 700 kali ganda Allah tambah.
illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Allah kata puasa itu bukan macam tu. Puasa itu bagi aku. Kerana dia lapar untuk aku. Dia tahan syahwat untuk aku. Dia tidak tidur malam kerana aku. Maka ana ajzi bihi. Aku akan balas dia. Jaminan daripada Allah. Allah dia akan balas. Maka dia akan balas di sana nanti. Maka nun itu mewakili najatan minan nar. Iaitu terlepas daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa terlepas daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Bila tak ada azab, dia ada dua je, syurga neraka. Maka lepas daripada azab tu pada nikmat iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka orang puasa jaminan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada hari yang pertama hari raya kan, hari pertama hari raya syaitan dah lepas tau. Syaitan kena lepas selepas maghrib buka tali, buka rantai, lepas maghrib tu baru dia dilepaskan. Bila dia lepas tu dia akan pergi cari rumah yang tak takbir malam raya. Siapa-siapa rumah yang tak takbir malam raya, lorong-lorong yang tak takbir, masjid yang tak buat takbir, ataupun taman yang tak buat takbir, maka dia akan duduk di situ. Syaitan tak ada. Syaitan yang kelaparan yang duduk dalam penjara 30 hari tu, dia duduk di penjara, akhir kali dia keluar pada malam hari raya, dia akan serbu rumah yang tak takbir. Maka malam raya sebagai kejayaan kepada kita untuk Allah balas liqa'i rabbih, jumpa dengan Allah Ta'ala. Kita takbir lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sambung. Tak ada nak sambung raya? Tak raya lagi? Ustaz seorang lah raya. Takbir tu. Kalau ustaz duduk Mesir mula, takbir dia bukan macam ni. Takbir dia ganas. Takbir dia kita mendayu kan. Kita orang Asia ni. Nusantara ni takbir kita lirik dia agak manja lah, manja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Manja sikit. Tapi Arab tak. Sebab Aidil Fitri ni adalah kejayaan. Hari kejayaan kita. Hari kita dah tak puasa dah. Berjaya kita melepasi 30 hari bulan Ramadan dengan ikat perut dan sebagainya. Maka raikan kemenangan itu dengan kekuatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Semangat tu. Tapi kita mari kat Nusantara. Allahu Akbar. Oh, lagi manja, lagi seronok. Jadi kita, bila di Mesir dulu tahun 92, dia orang Mesir ni, dia sembahyang hari raya bukan di masjid. Ada masjid. Masjid tak ramai. Untuk orang gaul, orang tua-tua je. Kebanyakan dia orang ni akan sembahyang di kholak. Kholak ni padang luas. Macam kita stadium lah. Dia kumpul situ semua orang. Sebab bila hari raya ni, perempuan yang haid, perempuan yang apa semua boleh pergi. Sebab dia bukan masjid. Dia stadium. Ataupun kholak. Maka bolehlah semua sekali pergi. Seronok. Jadi, Arab pun takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita asal. Lalu belajar Malaysia. Adalah kita tahun pertama berjauhan dengan mak ayah kita. Maka, tak puas hati lah. Jom. Habis je takbir di Padang. Kita balik semua di rumah Melayu. Rumah Melayu, kumpul lah puak kita berkumpul, takbir. Allahu Akbar, Allah. Tahun pertama, Syekh. Bila tahun pertama, tak jumpa dengan mak ayah, kali pertama berjauhan, tak ada habis takbir. Allah, Allah, Allah. Aku tak ada kau lah pula. Begini-gini, Walkman. Bagi orang sebelah. Tak ada habis takbir. Sebab apa tak ada habis? Sedih. Dah lagu tu sedih. Mak ayah pula tak ada. Dia jauh kan. Duduk Malaysia. Kita duduk di Mesir. Lagi sedih. Maka. Allahu Akbar. Dan mungkin kejadian ini akan berulang pada tahun kedua. Di Putrajaya ni mungkin. Sebab kita dihimpit oleh Selangor. Dihimpit oleh Kuala Lumpur yang tak boleh nak cross negeri. Atau cross daerah. Maka kita pun bertakbir lah. Di rumah masing-masing. Ataupun di surau. Maka sedih tak boleh balik kampung. Allahu Akbar. Nak.
Jadi nun itu ialah bila kita berjaya keluar daripada Ramadan dengan selamat daripada azab sengsara neraka Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah kejayaan kita yang besar. Maka Ramadan ra mim dhaf alih nun itu merangkumi sebuah kejayaan yang besar yang kita dapat di sepanjang Ramadan. Ada soalan di ini ke? Cuba tengok ni Ustaz. Ada tak soalan situ? Ada tanya ke? Okey, ada. Ha. Okey, soalan dia. Adakah ada kebenaran kaitan antara kisah Nabi Samun Al-Ghazi Samsun dengan kisah Lailatul Qadar atau ibadah 1000 bulan? Mohon pencerahan Ustaz. Ada dekat chat tu. Okey. Ha. Okey, Ustaz pernah merujuk kepada kitab Mukasyafatul Qulub ingat Imam Ghazali. Itu disebut di situ seorang pemuda Bani Israel, Syamu'un, yang mengangkat hamlus silah al-mi'ataini am, 200 tahun. Kisah dia mengangkat senjata 200 tahun. Lalu kisah ini diceritakan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam rasa kenapalah umat aku pendek, kemudian amal tak banyak. Maka Allah anugerahkanlah Lailatul Qadar ini kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran Nabi rasa orang kata kalau aku dapatlah macam Syamu'un tu. Itu ada dalam kitab Mukasyafatul Qulub atau dalam bahasa Melayu Penenang Jiwa. Kitab Penenang Jiwa yang telah diterbitkan dalam bahasa Melayu, yang telah diterjemuh semula. Kitab asalnya ialah Mukasyafatul Qulub Imam Ghazali. Itu dalam membicarakan mengenai kelebihan Lailatul Qadar. Itu ada kait. Ya, Ustaz jumpalah dalam kitab tu yang Ustaz dapat daripada naskah yang awal lagi. Naskah itu naskah Arab ni. Ni. Kalau siapa yang ada yang ni. Dah lusuh dah Ustaz duk belajar. Iaitu Mukasyafatul Qulub. Ini kita Arab asli Imam Ghazali. Maka Syamu'un tadi mengesahkan dia berperang 200 tahun. Mungkin ada riwayat yang lain tu ibadat dia 1000 bulan dan sebagainya. Mengikut riwayat yang berbeza-beza. Ini betul lah. Di sini sebut Syamu'un mengangkat senjata selama 200 tahun. Jadi maka nak sama 200 tahun tak mampu umat Muhammad sebab baina siti ila 70 antara 60 ke 70. Lalu diberikan Lailatul Qadar lebih baik daripada 83 tahun. Kalau dia dapat 10 tahun dah Lailatul Qadar berarti 830 tahun dah dia dapat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab satu hari yang dibuat sama dengan 83 tahun. Satu sedekah 83 kali sedekah, 83 tahun ke sedekah dan sebagainya. Wallahu alam. Yang lain ada lagi ke? Dalam chat tu. Tak ada Tak ada lagi. Okey. Balik kita sikit lagi mengenai farhatun, kegembiraan, kejayaan mereka yang melalui Ramadan. Kita nak tengok berjaya ataupun tidak kita melalui Ramadan, kita lihat hari yang pertama. Hari yang pertama, apabila syaitan dilepaskan pada malam hari raya tu kita takbir, dia pula lari-lari tak pergi rumah kita, tak pergi kampung kita, pergi kampung lain dan sebagainya. Okey, selesai yang tu kan? Dah selesai. Maka bila tengok kejayaan kita selepas daripada Ramadan, nak membuktikan adakah Ramadan itu dapat membina saksiah kita. Saksiah. Mungkin kita dapat Lailatul Qadar, tapi Lailatul Qadar tak dapat mengubah kita. Kenapa Lailatul Qadar tak dapat mengubah kita? Kenapa Ramadan yang sebulan kita tak dapat mengubah kita? Sedangkan syaitan dah pun dikunci di rantai, yang ada hanyalah nafsu kita. Okey, kita tengok kepada ada satu lagi laluan syaitan yang dinamakan maradduh. Syaitan wa maradduhu. Syaitan dan juga jalan dia. Jadi kita tengok bulan Ramadan ni manusia tak berjaya untuk mengekang nafsu makan dia. Mana dia makan bora, membazir dan sebagainya. Tak mampu dia. Dia bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab maradduh. Maradduh syaitan yang dia bawa sebelah bulan itu melonjakkan dia, menolak dia untuk melakukan pembaziran lagi. Dia macam ni lah. Macam kita ada kereta, contohnya kereta kan, kereta besar kata, MPV kita. Kita pun break. Sampai ada satu terlanggar, kita pun break. Kita break. Tapi dah dekat sangat ni. Kita pun break, kita tarik handbrake dan sebagainya. Akhir sekali kereta tu akan pergi juga, lonjakkan dia tu. Akan langgar juga yang depan. Sebab apa? Sebab tolakan ini kuat.
Maka begitu juga maradu syaitan ini yang menolak manusia supaya buat maksiat dalam Ramadan. Sedangkan dia berada dalam penjara. Maka syaitan ini, maradu dia akan tolak. Siapa yang membazir di luar Ramadan, dia akan membazir dalam Ramadan. Siapa yang suka menghabiskan masa dengan perkara yang melalai dan menyia-nyiakan di luar Ramadan dia akan berlaku benda yang sama. Itu sebab dia. Sebab itu Lailatul Qadar ni bukan kita main sport je. Memang Nabi kata 10 kan. Tapi jalan untuk dapatkan 10 itu bermula daripada Syawal, kemudian Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar sehinggalah masuk Ramadan. Maka yang ini dia dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar dapat mengajar dia untuk mengajar orang lain. Maksudnya Lailatul Qadar tu dapat mengubah dia daripada orang yang mungkin ganas, mungkin orang tu orang yang kurang bergaul dengan orang ataupun kurang ibadat dan sebagainya. Ramadan ini mengubah. Sebab dia bermula daripada awal. Macam kes orang apa? Exam lah, orang exam. Dia skor SPM dia 17A. Teror kau, aku tak baca pun. Aku sport je. Kebetulan sport aku kena. Maka dia dapat triple A. 17. Okey, contoh. Si B ni dapat 10A je. Contoh dia. Tapi dia bermula daripada awal. Mula dia akan baca, dia akan ulang kaji dan sebagainya. Dia adalah sport sikit-sikit. Maka dia dapat 10A. Yang 10A ni akan dapat mengajar orang berbanding dengan yang 17A. Sebab yang 17 ni dia hanya skor saja, skor yang tu je. Target dia sini, muka surat 80 hingga 100 penting. Sebagai contoh. Maka dia kaji soalan, akhir sekali dia spot, dia dapat. Tapi selepas dia dapat tu, kita suruh dia mengajar dan sebagainya daripada muka surat 1, asas, basic, dia tak mampu. Sebab apa dia tak mampu? Sebab dia hanya ambil muka surat 80 saja. Macam orang pergi haji umrah juga. Kenapa balik-balik tak boleh berubah orang haji umrah? Sebab dia ada duit. Dia pergilah. Tahun ni pergi, tahun depan pergi dan sebagainya. Dia tidak menghayati. Sebab tu bila pergi umrah balik-balik tengok orang tu. Aku tengok dia tu pergi umrah tak berubah lah. Sama je aku tengok. Cakap kasar. Pergi main bola pakai seluar pendek. Isteri dia pun pakai baju ketat. Seluar lagi. Tudung separuh. Sama je. Tahun depan lagi pula. Contoh dia. Dia ada duit. Tapi dia tidak menghayati. Dia tidak menghayati. Maka hasil daripada itu. Maka haji umrah tak dapat mengubah dia. Maka orang yang dapat Lailatul Qadar pun sama. Tidak akan dapat mengubah dia. Sebab apa? Sebab dia hanya ambil sport saja. Kita tak nak macam tu. Kita nak konsisten daripada awal. Kita umpama macam jalan lah jalan ni. Kalau kita basikal lalu keding balik. Pergi balik. Sebulan dia lalu, atas rumput ini, rumput akan mati, akan terbinalah satu jalan. Sebab apa? Sebab dia istiqamah lalu. Berbanding dengan satu kereta besar, beratnya mungkin beratus-ratus kilo lalu. Lalu. Sekali je dia lalu. Rumput mungkin ranak sekejap. Tapi selepas beberapa hari, rumput akan naik balik. Betul? Rumput akan naik balik, akan terbentuk rumput semula, tak ada jalan. Berbanding dengan yang tadi, walaupun berbasikal tapi dia hari-hari rutin, akhir sekali terbentuklah jalan untuk dia, senang untuk dia lalu. Berbanding dengan motorkar tadi, tak senang untuk dia. Ada rumput panjang, mungkin ada ular, ada bagai-bagai halangan lagi. Maka begitu juga dalam kehidupan kita, kita istiqamah. Daripada awal lagi, insya-Allah kita akan dapat memburu kejayaan hasil daripada puasa tadi. Ini disebut farhatun inda liqa'i rabbih. Maka gembira sangatlah dia bila dia berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila tengok balik, alhamdulillah puasa aku Allah terima, munajat aku Allah terima. Dan juga nak perlu diingat sebagai kejayaan kita menghasilkan Ramadan ini, menghasilkan Ramadan dengan baik ini. Di akhir nanti, kita tengok natijah dia. Kita tengok kesudahan dia, apa dia macam mana. Baik, kita tengok pada hari pertama. Bila syaitan dilepaskan, maka iblis tu akan yarni. Yarni ni maksud sedih. Sedih. Kenapa dia sedih? Dia sedih ni tak lain dan tidak bukan sebab dia tengok umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah dah ampun dosa dia. Bila Allah dah ampun dosa dia, maka dia sedih. Lalu dia panggil ubah lisan. Dia panggil anak-anak iblis berkumpul. Maka anak iblis, fayaqulu ma yarnika, apa yang menyebabkan kamu sedih sangat ni, wahai ketua kami, wahai bapa iblis. Aku sedih sebab semua umat Muhammad diampunkan dosa dia. Maka aku nak hari ni, engkau yushghiluhum bil lazati wasyahawati. Engkau tolonglah anak-anak iblis pergi goda semua
anak umat Muhammad ni kau goda dia dengan makanan benda yang melazatkan mereka dan juga benda yang mensyahwatkan mereka. Sebab tu hari raya pertama kita tengok ada yang pembagi orang banyak, percampuran lelaki dengan perempuan, benda yang menyeronokkan dia, pendedahan aurat seronok, tengok aurat sana sentuh sini sentuh sana dan sebagainya. Benda yang melazatkan dan benda mensyahwatkan. Yang ni kena jaga. Kalaulah ini yang berlaku, berarti kita tidak berjaya harungi Ramadan yang 30 hari. Kita belum mencapai kejayaan dia. Ingat baik-baik. Itu sebagai tanda kayu pengukur. Adakah Ramadan itu mengubah kita menjadi insan yang akhlak yang mulia sebagaimana akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada soalan lagi ke? Okey, tak ada. Okey, untuk yang nak bertanyakan, nak ajukan soalan, boleh terus bertanyakan pada Ustaz. Ada? Okey. Ada tak? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya, Ya. Silakan. Siapa tu? No ke tanya tu? ya Ustaz. Tadi kan Ustaz sebut berkenaan dosa lampau tu, yang selepas balik tu kan, macam kalau solat ke puasa ke tak cukup tu, yang tu kena qada ke Ustaz? Okey, baik. Okey, kita macam ni lah. Kalau saya berhutang lah dengan no lah. Contoh kan. Saya berhutang dengan no tapi saya lambat bayar. Saya berhutang, katalah RM100 kan. Saya berhutang RM100, saya lambat bayar. Adakah memadai saya minta maaf? No, minta maaf lah no, saya berhutang dengan no. Minta maaf ya, RM100 tu. Cukup tak kita minta maaf dengan no? No agak-agak maafkan ke ataupun no juga nak minta RM100 kemudian maaf sebab lambat bayar? 2 saat daripada sekarang. Cuba jawab. Maafkan ke Ustaz? Ya ke? Sikit tu. Sikit mungkin maafkan. Kalau 1,000? Dah lama tu. 1,000 tapi tengok gaya ustaz. Duit banyak juga ni. Loaded kalau ustaz miskin tu mungkin juga kan. Sebagai contoh lah kan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, hutang Allah terlebih layak kita bayar. Di samping tu kita minta maaf ya Allah, aku tak mampu, aku tak ingat dulu hutang aku banyak mana. Setakat ini aku mampu banyak tu je ya Allah. Aku ingat aku buat sekadar yang aku mampu. Itu maksudnya dosa lampau seperti sembahyang, puasa, mana-mana dosa yang melibatkan Allah. Tetapi kalau dosa melibatkan manusia, kena selesai dengan manusia. Contohnya lampau masa kita awal-awal balik tu, kita adalah ambil buah rambutan jiran sebelah. Sebab dia tak ada tengok buah merah kan. Ni dia tuan dia tak ada ni, baik aku ambil lah. Kita pun ambil lah. Tak adalah banyak dalam 5 lori kita ambil. Banyak kali 5 lori. Ambil 5 lori kita pergi jual. Contoh. Jadi kita nak minta maaf tuan dia tak ada dah. Macam mana ni? Kita pun menyesal. Lalu kita taubat. Taubat dia kena bayar semula rambutan yang 5 lori yang kita ambil. Kena bayar balik. Lepas tu kalau jumpa dengan tuan dia, walau kita minta maaf dan sebagainya. Itu kaedah dia. Maka Allah Ta'ala, kita ganti sembahyang semampu yang mungkin. Kita ganti puasa semampu yang kita mungkin. Dan waktu yang sama, kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ampun dosa aku ya Allah. Aku terlupa, dulu aku terlalai. Kerana itu aku terbuat dosa. Aku tinggal solat dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Itu masuk taqaddam. Wallahu a'lam. Lagi? Okey, terima kasih Ustaz. Sama. Okey, ada lagi? Okey Ustaz, saya ada satu soalan. Ya. Apa hukum amil mengambil duit lebihan zakat? Contohnya saya bayar zakat fitrah, kemudian balance tu saya tak ambil. Apa hukum dia Ustaz? Okey. Orang pembayar tadi ada mention apa-apa ataupun diam? Dia cuma cakap yang balance tu ambil lah. Maka ambil lah
Ambil kat Amir lah. Oh, Sebab kata ambil lah. Mungkin dia, ialah Amir kadang-kadang setengah negeri tu dia bukan 1/8 lagi dah. Dia jadi 1/12, 1/10. Jadi hak Amir tu dah kurang. Kerana ingat Ustaz duduk kat Johor dulu, dia kata sebab Amir dahulu dia pasal naik motor, basikal, jalan kaki pergi kutip zakat kan. Sekarang ni Amir bertempat. Amir duduk je, kemudian resip dikeluarkan oleh Jabatan Agama. Pen dia bagi, beg dia bagi, semua dah dia bagi, tulis saja. Maka oleh kerana itu, kamu tak layak dapat 1/8. Mana pecah lagi situ jadi 1/10, 1/12. Jadi orang tadi kesian, kata okeylah, aku nak guna zakat yang RM14. So lebih RM6 ni, kau ambil lah. Mana kau ambil tu, kita pun tak tahu maksud hati dia. Kau ambil ataupun kau simpan. Kalau dia kata kau ambil, kita ambil lah. Kalau dia kata, tu pandai-pandai lah Ustaz untuk nak derma ke ataupun Ustaz nak pakai, silakan. Ataupun dia diam saja. Maka ke semua tu, diam ke, ambil lah dan sebagainya, ambil lah kepada Amir. Kecuali dia kata, tabung tu ada ke? Masalah tabung RM3, RM3 Ustaz ambil lah. Pun tak ada masalah. Ramai macam tu, yang duit kecil-kecil, RM1, RM2 tu, tak apalah, ambil je lah. Dia sebut, ambil je lah. Ambil je lah, itu yang kita confuse. Tapi sebaik-baiknya kalau kata kita memang tak perlu sangat duit tu, yang balance tolak daripada Amir semua sekali, yang balance tu kita masuk tabung. Maka kalaulah duit itu dia beri pembayar zakat niat nak beri kat kita derma balik dalam tabung surau, rumah kebajikan, maka di situnya orang yang beri dapat pahala, kita pula dapat pahala lagi. Gitu. Kecuali kita Amir pun kita pun susah dan memerlukan, maka terpaksalah kita ambil ijtihad kita menyatakan niat orang yang bayar tadi, lebihan itu diberikan kepada kita. Wallahualam. Lain? Kita ada. Nak kena bersangkut ni. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya nak tanya, dalam keadaan zaman COVID-19 ni kan, tempat ruang untuk kita solat tu dia terhad, dan ada surau dia ada giliran, masjid pun macam tu. Jadi ada tak perbezaan dari segi amalan kita tu, martabat dia tu, solat di surau dengan solat di masjid? Okey, itu je Ustaz. Terima kasih. Okey, berkaitan dengan sembahyang Jumaat lah sebagai contoh. Dia berbeza. Di antara sembahyang Jumaat di rumah, sembahyang Jumaat di surau, sembahyang Jumaat di masjid Jami', Masjid An-Nabawi, Masjidil Haram. Dia ada beza semua tu. Cuma yang baru ni kita dengar ada satu ustaz, kita pun tak nak sebut nama tu. Dia sebut siapa yang sembahyang Jumaat di rumah tak dapat pahala Jumaat, betul Ada tular tu. Ada tular, dia kata tak dapat pahala Jumaat. Abaikanlah, biarlah yang tak dapat pahala Jumaat. Dia macam ni je. Yang tu orang yang sengaja. Maksudnya tak dapat pahala tu orang yang sengaja dan dia layak untuk pergi Jumaat, tapi dia sengaja tak nak pergi. Walaupun dia sembahyang di rumah dia, kata ustaz tu. Saya tak merujuk kepada mana-mana kitab. Saya merujuk kepada kata ustaz tu, dia kata sembahyang dia itu hanya dapat satu saja. Isteri dapat satu, suami dapat satu, anak-anak dapat satu. Tak dapat 27 yang Nabi kata sab'ah wa ishrina darajah. Tak dapat yang tu. Dia kata. Jadi dia kata tak dapat. Tak apalah dia kata tak dapat tu. Jadi sebenarnya sembahyang Jumaat di mana sahaja dia akan dapat pahala. 27 kali ganda. Sebab itu Nabi sebut umum. Bezanya di antara solatul fazzi wa solatul jama'ah 25, satu riwayat kata 27. 25 darajat, ada kata 27 darajat. Beza dia. Jadi kamu sembahyang di rumah pun dapat 27, kamu sembahyang di surau dapat 27, kamu sembahyang di Masjid Jami' dapat 27. Cumanya beza 27 tu 27 apa? Sebagai contoh kita sembahyang di rumah dapat 27 apa? 27 ringgit. Sembahyang di masjid di surau dapat 27 apa? 20 sing dolar. Sembahyang di Masjid Jami' dapat apa? 27 USD ataupun Euro Pound Sterling. Beza tak? Mesti beza dalaman, dari segi nilai dia tu berbeza. Dari segi banyak dia sama 27. Maka
kita pilihlah sembahyang di tempat yang ramai orangnya. Masjid Jami' biasanya masjid yang besar yang ramai orangnya. Maka bilangan jemaah itu mewakili bilangan pahala untuk kita. Walaupun jemaah dia tak ramai. Jemaah dia mungkin dalam 10 orang je. Sebab dia masjid Jami' sebagai contoh jauh daripada orang. Biasa macam itulah. Maka di surau tu kita nampak lebih ramai dan sebagainya. Maka kita pilih yang lebih besar tu lebih afdal, lebih baik. Masjid lebih baik daripada surau, surau lebih baik daripada rumah. Itu kaedah. Tapi musim sekarang, musim soalan tadi kan, musim PKP, COVID, kita tak dibenarkan. Kalau kita tak dibenarkan, tetapi hati kita sentiasa di masjid. Sebelum daripada pandemik ni, kita selalu sembahyang di masjid, maka pahala masjid kita akan dapat sepanjang-panjang PKP ini berjalan. Sebab kita memang kalau tak ada PKP, kita akan pergi masjid. Kita memang ahli masjid. Maka kita akan dapat pahala masjid. Wallahualam. Okey, ada lagi pertanyaan? Okay, baiklah. Rasanya itu sahaja, Ustaz. Ya. Okay. Jadi, terima kasih diucapkan pada Al-Fadil, Ustaz, di atas ceramah yang disampaikan sebentar tadi. Walaupun penyampaian yang bersahaja, tetapi contoh dan isi yang dibawa sangat dekat dengan kita. InsyaAllah. Sabar juga kepada para hadirin hadirat yang dirahmati sekalian di atas kesabaran dan perhatian yang diberikan sepanjang berlangsungnya sesi usrah sebentar tadi. Justru itu semoga kita dapat beramal dengan ilmu yang disampaikan sebentar tadi dan dapat juga berpesan-pesan kepada mereka yang tidak berkesempatan hadir. Tuan Putri tersenyum-senyum melihat mempelai direnjis dipilih. Senyum-senyum jangan tak senyum, sudah kita di penghujung majlis. Saya mewakili pihak majlis memohon ampun dan maaf sekiranya ada salah dan silap. Saya akhiri majlis ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Sama. Selamat Hari Raya. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz perkongsian ilmu. Okey, sama. Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih semua yang hadir. Okey. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Ini siapa yang buat open house? Ada open house kan ni di talian ni? Tak ada Ustaz. Tak boleh Ustaz. Tak boleh lah. Kita open untuk kita je lah. Kita buat Zoom meeting. Hari Raya Zoom meeting. Ambil gambar, tunjuk makanan je lah. Menarik juga. Bagi tahu, aku buat nasi dagang. Aku buat nasi lemak. Seronok tengok daripada talian je. Okey, terima kasih semua. Jangan lupa pada Hari Raya kalau ziarah kubur, tolong baca subhanallah wa bihamdihi 300 kali. Hadiah kepada untuk orang mati, dia akan dapat 1000 cahaya dalam kubur. Terang kubur dia. Bila kita mati nanti, Allah juga terang kubur kita dengan 1000 cahaya. Sama-sama kita beramal, insya-Allah jumpa lagi. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.